Salam sejahtera. Seperti biasa, edisi khas TVS memaparkan laporan khas yang disediakan rakan setugas di lapangan. Minggu ini kami kongsikan laporan khas bersempena dengan sambutan gawai baru-baru ini. Sarawak dikenali dengan rakyat yang berbilang kaum, etnik dan budaya. Namun ada etnik minoriti yang hampir pupus disebabkan pelbagai faktor. Antara etnik yang terkesan ialah etnik Sekapan yang berada di bawah naungan kaum Kajang. Ikuti laporan Connie Grace yang melawat Rumah Panjang Sekapan Pit di Belaga bagi mendalami kehidupan serta budaya etnik berkenaan. Menurut catatan sejarah, terdapat sekitar 60 etnik di sini sebelum kedatangan James Brooke pada tahun 1841. Etnik Sekapan yang menetap di hilir Sungai Rajang sejak abad ke-16 antara yang memiliki tradisi unik. Di Belaga mereka boleh ditemui di dua perkampungan dengan populasi kurang daripada 2,000 orang. Di Rumah Panjang Sekapan Piit dianggarkan terdapat sekitar 500 orang etnik ini, manakala di Rumah Panjang Sekapan Panjang pula lebih 600 penduduk menetap di sini. Di sebalik jumlah yang kecil, etnik ini memiliki adat, budaya dan warisan yang unik, malah terus dipertahankan sehingga hari ini. Menurut Ketua Kaum Sekapan Piit Temenggong Ajang Sirik, dahulu terdapat beberapa sub-etnik yang berada di bawah naungan Kajang, iaitu Sekapan, Kejaman, Lahanan serta Punan Bah yang turut menetap di Sungai Linau. Masa itu kami mula-mula dulu mungkin tahun 16 lebih macam itulah. Jadi Sultan Brunei lah yang pegang kita di daerah Belaga ini. Itulah sebab orang Melayu ada di Belaga, mereka itu berasal dari Brunei. Untuk masa itu kerajaan Brunei suruh mereka ambil cukai dengan kita kaum Kajang di Belaga ini. Kegiatan harian penduduk di Rumah Panjang ini ialah bercucuk tanam, memungut hasil hutan serta menangkap ikan. Selain itu, mereka memiliki sejarah, warisan dan adat yang sangat unik. Ini terbukti dengan peninggalan 2 buah meriam yang dihadiahkan oleh Sultan Brunei dan Raja Brooke. Selain memiliki keunikan adat dan budaya, di sini juga terdapat adanya peninggalan sejarah iaitu 2 biji meriam, yang mana di sebelah kanan sini merupakan meriam yang dihadiahkan oleh Raja Brooke pada abad ke-18, dan di sebelah kiri sini merupakan hadiah meriam daripada Sultan Brunei pada abad ke-16. Namun selepas 13 tahun, Jabatan Perangkaan Negara merekodkan penurunan populasi etnik tersebut yang kini hanya kurang daripada 2,000 orang sahaja. Usaha terus dipergiatkan bagi memelihara warisan budaya etnik Sekapan ini menerusi penganjuran program Kenali Budaya Sekapan oleh Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak baru-baru ini. Setiap etnik di Sarawak memiliki tarian unik tersendiri bagi menonjolkan identiti masing-masing. Bagi etnik Sekapan, tarian kesut yang dipersembahkan golongan wanita pada hari keramaian menjadi kebanggaan mereka. Kali pertama mendengar hentakan buluh yang dirauh cantik ke lantai ketika tarian kesut dipersembahkan, saya terbuai dengan gema yang terhasil. Keunikan tarian ini ditambah dengan pergerakan 10 penari serta pemuzik di sepanjang ruai Rumah Panjang ketika mereka menari. Bertambah menarik, tetamu yang hadir seolah-olah terasuk apabila mereka akan menyertai kumpulan penari mempersembahkan tarian ini. Ketua Kumpulan Joriah Jinai Ajang berkata, mengikut cerita nenek moyangnya, tarian kesut dipercayai mampu menghalau anasir jahat yang masuk ke rumah sewaktu meraihkan sesuatu majlis. Sekapan macam tarian kesut tadi. Tarian kesut ini untuk
masa perkawinan, untuk masa sambut macam mari gawai lah, tapi dalam bahasa Sekapan ni gawai ni macam sawai lah, mengikut cerita dulu-dulu tu. Antulah takut dengar bunyi buluh tu macam tu. Itulah masa ada keramaian tu mesti permainan itu yang dulu kita buat. Terutama sambut tetamu datang supaya tidak ada apa-apa lah dalam majlis tu nanti. Keunikan wanita Sekapan ini juga terselah pada pakaian tradisional dan perhiasan yang membezakan mereka dengan etnik lain. Menjadi keutamaan dan kebanggaan pada pakaian wanita Sekapan ialah libunma yang disebut songket. Bagi mereka, libunma atau songket ini amat penting untuk menyerlahkan keanggunan si pemakainya. Macam ni lah pakaian wanita Sekapan, dia pakai kain songket ni tadi libunma. Selendang ni kami panggil dia selayah. Ini memang pakaian tradisional orang Sekapan lah. Yang ini lagi kami panggil dia apa? Panggil dia gade ya. Gelang lah. Maksud dia dalam bahasa Melayu, tetapi Sekapan panggil dia gade lah. Dengan satu set dengan gelang kaki dia sekali, kami panggil dia gade ya. Yang ini lagi kalau dalam bahasa Sekapan tapau, yang paling bernilai lah yang kami cakap libunma ni tadi, kain songket. Sebab sekarang memang tidak ada jual sudah. Terpaksa lah kami pakai yang baru. Kami sendiri pun tak tahu sebab itu memang ada dari keturunan, dari keturunan nenek moyang kami dulu memang ada kain songket ni. Bagi menyalahkan kecantikan wanita kaum Sekapan ketika menggunakan ini, wanita kaum Sekapan akan menggunakan tapau, libunma dan juga selayah. Membina keliring ataupun tugu gergasi sebagai kubur golongan bangsawan yang meninggal dunia lebih 600 tahun lalu merupakan tradisi unik etnik Sekapan di Belaga. Adat berkenaan sudah berakhir, namun kewujudan dua keliring yang berdiri teguh di tebing Sungai Belaga menjadi bukti amalan itu sebelum kedatangan British. Ikuti laporan proses mendirikan keliring yang cukup unik dengan menjadikan pokok pisang sebagai panduan. Kali pertama sampai ke tebing sungai ini, pandangan saya tertarik melihat dua keliring setinggi 10 meter yang mempunyai ukiran menarik. Menurut Temenggung Ajang Sirik, keliring dibina menggunakan pokok kayu belian yang besar serta sudah cukup matang dan pembinaan memakan masa hampir setahun. Jelas beliau ketinggian keliring pula melambangkan kedudukan dan darjat pemiliknya. Jadi ada keliring yang dua di sebelah hilir di Sungai Belasa, sebelah hilir rumah Sekapan Peit yang sekarang ini yang kamu nampak sekarang ini. Itu keliring nenek moyang saya sendiri itu. Yang kalau tidak silap saya tidak tahu mana satu yang tempat seorang-seorang keliring itu kepunyaan Ngaang dan Belingu yang punya keliring itu. Kalau ikut cerita bapak saya dulu, itu mengenai keliring. Tidak ada keliring orang lain. Apabila di kawasan Sekapan, tidak ada orang lain punya keliring di sana. Memang orang Sekapan. Begitu juga di tempat Punan, tidak ada orang Sekapan punya keliring di sana. Memang keliring orang Punan. Itu cerita mengenai keliring. Pada luar tiang keliring biasanya terdapat ukiran bermotifkan alam semula jadi dan tertakluk kepada kedudukan pemiliknya.
Jelas beliau, pekerja terlibat akan tinggal berdekatan tapak keliring dibina sepanjang tempoh setahun untuk menyiapkan keliring ini. Katanya lagi, sebagai pengganti jam pada waktu itu, penduduk kampung akan menanam pokok pisang sebagai panduan. Orang ambil kayu dia, sudah itu orang ukiran dia, orang bawa dia naik lagi. Itulah cerita orang dulu, orang bawa batu dia saja dari Sungai Selengau tu sampai tempat yang keliring ini. Sekarang ini orang tanam dulu pisang, mula orang bawa dari hilir, berbuah pisang, masak pisang itu sampai tempat keliring itu. Orang bawa batu dia saja. Penanda kelamaan dia, lama dia, arti dia lama orang tarik batu itu dari Kuala Selengau sampai Sungai Belasa yang tempat keliring sekarang ini. Tebal batu itu kurang lebih 8 inci tebal dia. Dari lebar dia kurang lebih 3 meter square. Itu lebar dia. Itu batu yang disimpan di atas keliring itu untuk penutup lubang dia yang sebelah atas. Sekarang ini apabila mati tidak ada lagi orang menggunakan keliring ini. Satu, tidak ada orang yang pandai buat, pandai ukir. Kedua, makan masa yang lama untuk membuat satu keliring ini. Ketiga, susah juga di mana kita mencari kayu belian yang besar untuk buat keliring. Itu yang sekarang kita tidak lagi guna itu. Lebih-lebih kita sudah agama, ada masuk agama Kristen, ada masuk agama, itulah itu yang kita tidak lagi mengikut adat lama dulu. Keliring ini berusia hampir 500 hingga 600 tahun hasil daripada dapatan survei Jabatan Muzium Sarawak, yang mana keliring ini diperbuat daripada kayu belian, yang mana kayu belian ini merupakan satu kayu sangat tahan lama, dan adanya terdapat peninggalan-peninggalan pinggan mangkuk lama yang sudah berada dekat lokasi ini. Dan lokasi ini mengambil masa 5 minit perjalanan jika menggunakan perahu sampan dari kampung Sekapan Pit hingga ke kawasan lokasi yang adanya terdapat keliring ini. Itu antara laporan khas yang disediakan untuk edisi kali ini. Terima kasih kerana menonton. Setiap persoalan pasti ada jawapan dan setiap permasalahan pasti ada jalan penyelesaian. Terus saksikan edisi khas TVS pada episod yang akan datang. Saya Geraldine Chan, salam hormat.